kedua. Jadi masih macam yang nama lah, minggu kedua dia tak ada, dan minggu yang biasa yang dia ada lah 1, 3, 4, 5. Ya, so begitulah macam tu. Timing semua sama. Dia masih retain timing yang sama. Ya. Ustaz Hashimi ramai yang dah kenal, tapi tuan rumah tak kenal lagi. Jadi tuan rumah pun nak tahu background dia sikit lah. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ni dengar? Okey, kata. Dah on. Tak dengar? Tapi suara saya sampai belakangan. Boleh lah, okey lah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasihlah kepada tuan rumah, Tuan Haji Zul ya, atas jemputan datang berkuliah di sini, yang merupakan kali pertama di rumah ni, dan kali pertama pun masuk lorong tu. Tak pernah masuk sini. Saya pun tak tahu, tadi datang awal sikit pasal tak pernah datang kan. So alhamdulillah lah dapat jumpa. Rupanya tempat ni alhamdulillah dah banyak dah asatidah mengajar, diimarahkan dengan majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati rumahnya dan tuannya dan semua yang datang ke rumah ni, insya-Allah. Saya perkenallah diri, muka suruh kenal kan. Nama penuhnya Ahmad Hashimi lah. Live kan ni saya? Dah kenal juga. Tinggalnya duduk di Pandan Indah, Ampang. Duduk Pandan Indah. Asal kampung Kelantan. Jadi kalau keluar speaking bahasa dialek Kelantan tu kira normal lah. Bahasa tak boleh nak buang. Dia punya pekak dia tu mesti keluar juga. Kita ajar setara mana pun, saya pergi kuliah mana, cakap bahasa rasmi ni 5 patah je. Lepas tu keluar dia kata Ustaz Kelantan. Tak apalah, tahu dah tu. Jadi berasal di Kelantan, nanti menetap di sinilah di KL, di Pandan Indah. Dulu belajar di Universiti Islam Madinah. Balik pernah berkhidmat di Sekolah Darul Hikmah dekat sini. Lepas tu jadi imam Masjid Mustaqim sekejap. Lepas tu sekarang ni bila dah tak jadi imam tu, balik asal baliklah. Jadi ngajar-ngajar macam tu lah. Okey dah tak? Alhamdulillah. Baik. Apa yang kita pertama, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana diberi peluang untuk berkuliah ataupun mengisi waktu-waktu kita dengan majlis ilmu. Dan ini sebenarnya antara perkara yang utama dalam kehidupan. Sebab kalau kita kata kebanyakan di sini sudah melalui banyak asam garam kehidupan. Perjalanan hidup ni lebih arif daripada saya pastinya. Pasal dari sudut pengalaman, sudut pengetahuan. Dan pastinya kita dapat menyelami satu hakikat bahawa kehidupan ni adalah satu bentuk perjalanan. Yang mana dia akan pergi juga macam mana pun tetap akan berlalu. Sampai waktunya kita semua akan dijemput kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. So kita dalam satu senarai waiting list yang kita tak tahu siapa dulu siapa kemudian. Dalam waktu kita waiting list ni, tidak dapat tidak juga kita nak isi masa yang kita ada dalam kehidupan kita, dan kemudian dengan pengisian inilah kita nak menuai hasilnya setelah daripada kita berpindah ke alam akhirat sana. Jadi tidak ada pengisian yang lebih baik dalam kehidupan kita melainkan kita buat sesuatu yang menepati kehendak pencipta kita, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Apa jua keadaan, apa jua kerja, apa jua situasi,
andai kita memahami apa maksud kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan andai kita memahami apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita, pastinya kitalah orang yang paling bahagia, kerana apabila kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambut kita dengan baik. Jadi apa yang penting untuk kita dalam hidup ni tidak dapat tidak, kena back to basic. Kenapa kita diciptakan, apa yang kita nak buat dalam kehidupan, macam mana persiapan kita nak kembali kepada Allah. Dan untuk itulah saya bila nak bincang-bincang, kita nak recall balik, nak mengingatkan di saya juga, kita nak baca tentang soal tauhid dan juga akidah. Tambah-tambah lagi perjalanan kita ni makin hari makin mencabar. Makin hari makin mencabar. Kita tidak kembali kepada hulu yang jernih airnya, tetapi kita makin mengalir ke muara yang makin keruh airnya, dan akan berakhir di lautan yang kita tak tahu macam mana sifat dia nanti. Mana makin lama makin jauh kita daripada hulunya Islam, iaitu zaman Nabi dan juga para sahabat. Makin kita akhir zaman, muara tu makin keruh air. Zaman ni cabaran, macam-macam bentuk cabaran. Dari sudut akidahnya, dari sudut fiqahnya, dari sudut akhlaknya, macam-macam. So kalau kita setakat ni yang kita boleh kata apa? Kita boleh memberikan gambaran yang indah hanya dengan ilmu. Sebab kalau kita tengok realiti, kita akan rasa susah hati. Tengok orang tu, susah hati. Tengok orang ni pening. Tengok mimpi perjalanan mimpi yang terakhir, susah hati. Tengok apa tu orang berasa Nabi Muhammad tu sekali dengan Allah berasa susah hati. Keluar ajaran sesat macam-macam, susah hati kita. Yang boleh mendamaikan kita ialah bila kita belajar tentang asalnya Islam. Kita dengar cerita tentang bagaimana indahnya Islam dulu, kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah titik kedamaian yang kita nak kembali padanya. Sebab itu perlu kita kembali dalam majlis-majlis ilmu ni adalah tempat kita mendamaikan diri dengan ilmu. Sebab tu kalau kita kata Imam Nawawi sebut Riyadhus Salihin, taman bagi orang-orang soleh, tu betul lah. Sebab di situlah orang-orang soleh berehat. Dalam majlis ilmu ni kita rasa kedamaian. Oh, gitulah Islam yang sebenarnya. Sebab kalau kita tengok kepada realiti hari ni, sakit kepala boleh jadi. Tak? Macam-macam orang kita jumpa. Orang Islam, tapi macam-macam orang. Macam-macam fitnah yang timbul. Sama ada dari sudut kehidupan beragama ataupun kehidupan bermasyarakat. Pening kadang-kadang. Jadi sebab tu, kalau kita nak rasa damai balik, kita kena pejam pada dunia realiti. Kita pergi kepada, kita mudik ke hulu, orang kan? Bahasa istilah analogi banyak pagi ni. Bahasa orang-orang panggil ni sastrawan belaka dekat sini ni. Dah mudik ke hulu maknanya kita kembali ke zaman asal Islam melalui pembacaan dan kajian ilmu. Barulah kita rasa alhamdulillah indahnya Islam. Barulah kita rasa kita nak berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan oleh Allah. Barulah kita tahu satu masa nanti kita nak kembali kepada kampung halaman kita. Nak kembali kepada pencipta kita. Itulah asal yang sebenar dan tempat tinggal kita yang awal sekali Nabi Adam AS diciptakan. Itulah berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap juga kita kena berjalan sampai waktu kita dijemput, dan bekalan kita biarlah kita ambil daripada asalnya. Daripada air yang jernih itulah kita gunakan sebagai bekalan kita untuk menuju muara. Maknanya pegangan kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun kita hidup di zaman penuh pancaroba, di zaman penuh dengan perselisihan pendapat, di zaman penuh dengan fitnah, dan paling kita bimbang akhir zaman datang Dajjal. Di saat itu kita ada bekalan yang menyelamatkan kita. Kita boleh minum dari air yang jernih, dari sumbernya yang asal, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi mudah-mudahan atas dasar itulah kita berjalan dan bergerak. Okey. Dan sebagaimana saya sebut tadi, saya nak baca tentang soal akidah, soal tauhid. Kerana itu adalah
kita panggil dia punya main, kita punya software yang perlu kita ada dalam diri kita. Asas kepada kehidupan kita. Dan untuk perkara tersebut, kita ambillah beberapa, ni ada satu kitab sebenarnya, tapi kitab Tauhid ni mungkin pernah dengar, pernah baca. Tapi yang menghimpunkan ni ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi berkaitan dengan Tauhid. Nak guna nama kitab pun boleh, ataupun kita boleh sebut tentang, kita bincang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyentuh tentang Tauhid kepada Allah. Boleh juga kita katakan nama begitu. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkait dengan Tauhid. Okey. Tentang mukaddimah dia lah, tentang mukaddimah bab Tauhid. Dan Tauhid ni, bila kita belajar tentang Tauhid, dia adalah kefarduan yang paling utama. Disebut sebagai a'zamul faraid. Ilmu Tauhid adalah kefarduan yang paling utama. Bila kita kata kefarduan yang paling utama, kerana itulah Nabi-Nabi diutuskan, kerana itulah manusia diciptakan, dan kerana itulah kitab diturunkan, tertegaknya langit dan bumi adalah untuk maksud mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan pertama sekali atau ilmu paling utama dalam hidup kita adalah ilmu Tauhid. Ilmu paling utama sekali dalam kehidupan kita adalah ilmu Tauhid. Sebab kalau kita kata Allah Azza wa Jalla ni, kenapa dia cipta kita? Kan Allah walam yaku syai'. Dulu ada Allah je, Nabi kata. Dulu ada Allah. Tak ada sesuatu pun selain daripada dia. Dulu-dulu, punya dulu-dulu. Sebelum ada makhluk, hanya ada Allah Azza wa Jalla. Kan Allah walam yaku syai'. Sebelum tu tak ada apa pun. Hanya ada Allah. Itu asas kepada Tauhid. Sebab apa? Sebab Allah wal awwal wal akhir. Dia yang terawal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Dan dia yang terawal, tidak ada permulaan baginya. Kan Allah walam. Dia yang istimewa. Kalau kita kata setiap sesuatu mesti ada awalnya, itu selain Allah. Bila kita kata Allah, dia ada sebelum daripada semua ada dan tidak ada permulaan baginya. Logik kata logik, kita boleh kata dia memiliki hukum tersendiri yang tidak ada pada manusia dan makhluk. Kalau dia sama dengan makhluk, no point dia jadi Tuhan. Kan? Mesti kalau manusia kata tasalsul ni kita kata kesinambungan. Daripada ada sebelumnya tiada. Kita ni daripada ayah kita, ayah kita, anak-anak siapa Nabi Adam AS. Daripada tak ada, barulah jadi ada. Tasalsul dipanggil kesinambungan. Mesti ada satu titik poin berakhir. Makhluk, dia akan ada satu titik poin berakhirnya dia. Tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala dia tak ada. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ataupun tidak ada permulaan baginya dan tidak ada pengakhiran. Sebab dia Allah. Jadi bila kan Allah mula-mula selepas daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk. Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Mula dengan Al-Qalam diciptakan pertama mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Al-Qalam tulis setiap yang akan berlaku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula ciptakan seluruh alam semesta ni. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak mencipta manusia. Okey, mencipta manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta semua ni untuk apa? Padahal kalau dia tu tak cipta, tak ada apa pun bagi Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta makhluk-makhluk dia? Okey? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah menzahirkan ketuhanan dia. Dan dia cipta makhluk ni adalah untuk mengagungkan dia. Kalau tak ada makhluk pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap Tuhan. Tapi Allah menciptakan ada maksud dan tujuan yang dia bagi tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Dan begitulah juga makhluk-makhluk yang lain.
selain daripada manusia dan jin, makhluk lain juga dicipta untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beza antara penciptaan jin dan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Okey, apa beza dia? Makhluk lain dengan manusia dan jin. Apa beza dia? Beza dia mereka bukan mukallaf, kita pula mukallaf. Apa maksud mukallaf dengan bukan mukallaf? Kita ada tanggungjawab, dipertanggungjawabkan dan kita juga diuji. Sedang makhluk-makhluk lain yang bukan mukallaf ni, dia tidak reti untuk buat maksiat. Dalam hidup dia, dia hanya tahu Allah Tuhan dia dan dia menyembah Allah. Dia tak pernah fikir pun untuk lawan Allah. Tak reti, dia tak reti. Dia tak ada istilah tu. So kalau orang tanya kenapa manusia ni ada hak baik, ada hak jahat, jawapan dia apa? Sebab nature Allah ciptakan kita untuk itu. Boleh tak kalau Allah tak boleh ke manusia ni baik belaka? Jawapan dia boleh, Allah Taala ciptakan baik belaka, cuma bukan manusia. Allah dah ciptakan malaikat, semuanya baik. Allah cipta gunung ganang, semua menyembah Allah. Bukit bukau, langit, bumi, semua ikan di laut, binatang-binatang lain, semua tunduk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada sesuatu pun daripada makhluk ni melainkan bertasbih memuji Allah. Pokok, burung, semut, ikan, semua tu makhluk Allah yang mereka ni setiap waktu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Setiap waktu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf, melainkan dia adalah makhluk yang dicipta dan dia tak ada kira dosa pahala sebab dia bukan mukallaf. Tak ada kita kata kucing ni dosa dia makan nasi kat rumah kita. Dia masuk makan ikan atas meja kita. Dosa mu kucing ni. Pasal apa mu curi ikan aku? Tak ada. Dia bukan mukallaf. Tapi dia bertasbih tak kepada Allah? Dia bertasbih kepada Allah. Okey? Makhluk-makhluk lain bertasbih kepada Allah. Tak kira lah apa bentuk binatang sekalipun, bila dia makhluk Allah bertasbih kepada Allah. Manusia dengan jin beza sikit. Dia tak sama dengan makhluk lain. Kerana manusia ni diciptakan ada tujuan yang lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan untuk tujuan istimewa tu Allah Subhanahu wa taala dah jelaskan, tawarkan kepada mana makhluk nak dapat ni. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Mungkin kita biasa dengar ayat tu. Nombor surah dengan nama tak ingat nak sebut, tapi ayat tu tahulah. Allah Subhanahu wa taala kata kami bentangkan amanah ni ke atas kepada langit, bumi, gunung. Semuanya tak nak. Apa yang dia tak nak? Dia makhluk, kita makhluk. Apa yang beza? Yang menyebabkan dia tak nak tu apa sebenarnya? Apa yang dimaksudkan dengan amanah tu? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Padahal dia pun memang menyembah Allah. Tapi apa yang beza sehingga Allah Taala kata wa hamalahal insan? Dia tak nak bukan kerana dia ingkar kepada Allah. Dia taat kepada Allah, tapi dia tak nak pikul amanah tu kerana dia rasa tak sanggup untuk memikulnya. Dalam dia taat kepada Allah tapi dia tak sanggup memikul. Wa hamalahal insan, tapi manusia sanggup pikul. Innahu kana zaluman jahula. Allah Taala kata manusia betul dia menzalimi diri dia waktu dia sanggup tu, dan dia jahil tentang hakikat kesanggupan itu. Kita di saat kita sanggup tu Allah Taala kata dia tak tahu nilai kesanggupan tu. Innahu kana zaluman jahula. Tapi alhamdulillah Allah bantu kita. Allah bantu kita dalam nak melaksanakan tanggungjawab tu. Allah bantu kita. Allah bagi fitrah,
Allah turunkan wahyu, Allah hantar rasul, Allah bagi petunjuk yang banyak, bantu kita untuk melaksanakan amanah tersebut. Kalau tak ada bantuan Allah, kita pun tak boleh nak buat amanah. Ahli syurga kata apa? Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mujuk Allah bantu kita dengan hidayah. Kalau tidak kerana hidayah Allah, kita pun tak tahu macam mana kita nak tunaikan amanah yang Allah Ta'ala bagi tu. Boleh tak kita nak cari, nak tunai tanggungjawab, mencari Tuhan dalam kegelapan? Dipadamkan semua memori, tak kita di dunia, dalam keadaan tak tahu terkapai-kapai. Kalau Allah Ta'ala tak pandu kita, macam mana kita nak tunaikan amanah tu? Pening kita. Kita ambil orang, okey, letak sini, mu pandai-pandailah mu hidup macam mana. Tak stres ke kita? Pening. Amanah yang berat, tanggungjawab yang besar, dan risiko dia pula, Allahu Akbar. Kalau tersalah jalan, ngaku. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala ni dia bantu pula kita. Jadi kita boleh bayang tak betapa beratnya amanah yang sedang kita pikul dan betapa besarnya anugerah Allah yang memandu kita. Di situlah taknya kunci kita memahami apa maksud kehidupan kita. Dan di situlah kita nak suruh faham betul-betul ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Dan di sinilah kita kena masuk dalam hidup kita. Aku ada di sini untuk tujuan ini. Tak kira lah apa duduk kita mana pun, kita kerja sebagai pejabat ke, di sekolah ke, sebagai businessman ke. Tapi maksud utama tu mesti senantiasa kekal dengan kita sampai kita mati. Dan matlamat apa panggil garis akhir kehidupan kita, perjalanan kita ni, di saat kita melintasi garisan penamat tu, maka kita berada dalam keadaan bawa amanah tu dengan sempurna. Itu garis akhir kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tapi Allahu Akbar. Cerita mudah. Hari ni saya kebetulan baca tafsir pagi tadi, cerita Bal'am bin Ba'ura. Ingat kan? Cerita Bal'am bin Ba'ura. Orang hebat tuan-tuan. Bal'am bin Ba'ura ni orang yang hidup zaman Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa nak masuk ke Palestin, kaum yang duduk di Palestin tu tak nak bagi Nabi Musa masuk. Sehingga hampir nak berperang tu, pengikut Nabi Musa kata kepada Nabi Musa, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Ingat tak? Kaum Nabi Musa kata, Nabi Musa, "Mu pergi peranglah kamu dengan Tuhan kamu. Kami duduk sini, duduk tunggu. Kami tunggu sini, kalau menang bagi tahu lah, nanti kita pergi lah." Itu Bani Israel punya perangai. Tu di pihak Bani Israel. Di pihak sana ada seorang yang soleh, memiliki doa mustajab. Nama dia Bal'am bin Ba'ura. Kaum dia kata, kamu ada doa mustajab. Doalah kepada Allah, jangan bagi Nabi Musa masuk tempat kita. Sebab kalau dia masuk tempat kita, nanti yang jadi sini penguasa adalah Bani Israel, kita tak tahu nak pergi mana. Kita tak ada tempat tinggal lah. Bal'am jawab kata apa? Macam mana aku nak doa? Dia Nabi Allah, bersamanya orang Islam dan bersamanya malaikat. Macam mana aku nak doa? Kaum dia pujuk. Okey, insya-Allah. Kaum dia pujuk. Akhirnya dia pun ikut kehendak kaum dia. Dia naik keldai dia, pergi ke tempat dia berdoa. Dia minta dengan Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan Nabi Musa. Jangan bagi Nabi Musa. Waktu dia berdoa tu, tiba-tiba Allah Ta'ala palingkan lisan dia. Apa saja kebaikan yang dia doa untuk kaum dia, Allah Ta'ala jadikan lidah dia berdoa untuk Nabi Musa. Apa saja keburukan yang dia doa ke atas Nabi Musa,
Allah jadikan doa tu kepada kaum dia. Siapa kaum dia kata, apa halmu ni? Kita datang nak doa untuk dia. Kan? Apa doa kebaikan untuk dia, keburukan untuk kita? Bal'am kata, aku tak mampu. Pasal apa? Lisan aku, Allah Ta'ala pusing. Aku memang nak berdoa bagaimana kita dah pakat tadi. Kemudian Allah Ta'ala hukum dia, lidah dia pun terkeluar sampai ke dada. Kemudian dia kata, habislah aku dunia dan akhirat. Kata dia. Padahal dia siapa? Orang yang tinggi kedudukan. Allah Ta'ala kata, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan tinggikan darjat dia. Tapi masalahnya dia tergelincir di akhir hayat. Begitulah susahnya kita kata. Bunyi mudah, mati di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sebenarnya kita tak ada satu pun jaminan untuk kita berada di atas ni dengan selamat, melainkan dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh kata aku confirm mati Islam. Kita tak tahu. Allah yang tahu. Allah yang tentukan takdir kita. Cuma kita boleh berikhtiar, kita boleh berdoa, kita minta dengan Allah taufik, kita minta dengan Allah hidayah, kita minta dengan Allah akhirnya Allah matikan kita di atas Islam. Tapi untuk sampai ke destinasi itu, ilmu-ilmu berkaitan tauhid inilah yang perlu untuk kita dalami. Bukan sekadar untuk kita, malah untuk semua anak cucu kita. Lepas tu disebut ilmu tauhid adalah a'zamul faraid, sebesar-besar kefarduan. Ilmu tauhid ni sebesar-besar kefarduan. Solat fardu 5 waktu, betul. Zakat fardu, betul bagi yang mampu. Haji, betul bagi yang mampu. Mengucap 2 kalimah syahadat, betul, itu adalah pintu kita masuk Islam. Tapi paling utama ialah kita kenal siapa yang kita sembah. Ramai orang hari ni ilmu tauhid dia anggap macam kita dah mengucap, okey, settle. Mengucap la ilaha illallah, anak kita pun bila kata ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, settle. Kamu orang Islam, ada IC tulis nama. Warga negara, kemudian bawah Islam. Tapi sebenarnya tauhid tidak seringkas itu. Sebab apa? Sebab perjalanan kita ni jauh. Perjalanan kita ni mencabar. Banyak benda yang akan kita kena uji. Dari sudut tawakal kita, dari sudut masalah hati. Banyak macam. Kalau tak betul masalah ni, bila saya sebut tadi soal tergelincir kan, pagi semalam pun saya ada satu video saya tengok. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kupas tentang satu hadis yang sahih berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma baqiya bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiquhu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma baqiya bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiquhu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ada seseorang dia beramal dengan amalan ahli syurga. Punyalah baik amalan dia, hampir-hampir masuk syurga. Sehingga tak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sahasta. Sahasta lagi nak masuk syurga. Fayasbiquhul kitab, kemudian kitab, yakni takdir mendahuluinya. Dia kemudian tergelincir, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia mati dalam keadaan tersebut, mati masuk neraka. Wal'iyadhu billah. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan su'ul khatimah. Ada pula orang lelaki beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak tinggal antara dia dengan neraka tu melainkan sahasta. Sahasta lagi nak masuk neraka. Fayasbiquhul kitab, takdir mendahuluinya, dia bertaubat. Lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati kemudian masuk syurga. Sampai kadang-kadang kita kehairanan kita mikir, macam manalah hadis ni?
Sampai kita dalam ketakutan. Aku ni lelaki A ke lelaki B? Tapi ada yang tidak disebut dalam hadis tu. Apa dia? Ada orang yang awalnya baik, akhirnya baik. Kan? Ada. Jangan fikir dua tu je. Tak. Ada orang awal daripada awal baik, matinya pun baik. Dan ada orang awalnya buruk, matinya pun buruk. So, macam mana kita nak menempatkan diri kita dalam situasi tersebut? Maksud faham? Sampai kadang-kadang kita duk mikir, aku ni betul dah aku buat amal ni, tapi tak tahu lagi kesudahan macam mana. Takutnya kita. Bila kita bahaskan masalah tersebut, kita pergi kepada masalah takdir. Itu juga tauhid keimanan. Kita pergi kepada tawakal, berserah kepada Allah. Kita pergi kepada soal hidayah, minta dengan Allah. Semuanya berkaitan dengan akidah kita. Orang lelaki tadi, kenapa sampai begitu? Mungkin orang yang tak belajar akidah, dia akan kata, macam mana Allah boleh buat macam tu Dia dah baik, sehasa lagi nak masuk syurga. Macam tak adil lah pula. Tiba-tiba akhir hayat masuk neraka. Nak tak? Kita bila tak belajar tentang akidah, kita akan rasa, macam mana Allah tahu? Sebaliknya orang tu, dia jahat, tiba-tiba akhir hayat dia masuk neraka. Masuk syurga. Macam unfair kalau kita lah. Tapi bila kita belajar akidah, kita akan tahu bahawa Allah ni, dia maha adil. Bila maha adilnya Allah, kefahaman kita, kalau kita letak kesalahan pada Allah, maknanya yang salah tu kita. Kita tak memahami hakikatnya yang sebenar. Sebab apa? Sebab kita belajar akidah. Mustahil untuk kita kata Allah berlaku tidak adil. Sebab kita ada akidah yang mendinding kita. Sama juga dalam isu masalah-masalah soal pembahagian harta pusaka baik ataupun sebagainya. Yang boleh menjadikan kita hamba yang taat adalah akidah kita. Kita akan kata, walaupun pada pandangan kita pembahagian ini nampak macam unfair, tapi kita dengan akidah kita kata dia adalah adil. Kerana apa? Yang bagi itu Allah dan Allah maha adil. Full stop. Habis. Itu akidah. Okey? Apa juga keadaan, bila kita mantap dari sudut akidah kita, insya-Allah kehidupan kita akan berjalan dengan mudah. Baik, lelaki tadi kembali cerita supaya kita tidaklah duk fikir keheranan. Macam mana pula ustaz kalau gitu takut kita. Ada hadis sebenarnya menjelaskan detail situasi kenapa lelaki tadi jadi kesudahan yang buruk padahal dia hidup di awalnya dengan baik. Orang seperti Bal'am bin Ba'ura, orang seperti Barsisa, kita dengar cerita dia kan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada satu perkataan, innar rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu beramal dengan amalan ahli syurga pada pandangan manusia. Tapi Allah tahu hati dia macam mana. Jadi dia dihukum disebabkan masalah hati dia. Kita tengok dia buat amal soleh dah. Baik dia pergi masjid 5 waktu, puasa sunat. Tapi soal hati dia hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Allah tiba-tiba berlaku sebaliknya, husnul khatimah tidak berlaku pada dia, ketahuilah Allah lebih tahu daripada kita. Kita menghukum dengan zahir, Allah tahu isi hati. Sebab itu bila kita belajar tauhid juga, kita akan fikir masalah macam mana keikhlasan. Tauhid itu juga membantu atau ada hubungan dengan ikhlas. Tauhid itu juga ada hubungan dengan ikhlas. Sebab itu orang yang mantap tauhid dia akan mudah untuk mengikhlaskan ibadat dia. Okay, orang yang mantap tauhid dia akan mudah beramal dengan ikhlas. Hatta kalau saya cerita pengalaman bila kita pergi haji kan. Pergi haji. Banyak orang pergi haji dia tengok kepada ritual. Perjalanan. Okay, hari ke-8 buat macam ni. Hari ke-9 buat macam ni.
Hari ke-10 buat macam ni. Hari ke-8 pergi dulu hari tarwiyah. Dia cerita ni sunnah ni, kalau tak pergi hari ke-8 ni tak bukan sunnah ni. Haji sunnah dia ni mesti pergi tarwiyah. Tak pergi tarwiyah maknanya tak sunnah. Seolah-olah haji tu rosak. Kita kata betul, tapi janganlah sampai tak sunnah orang lain tak sunnah tu. Buat hari ke-8 tu bagus dah. Tapi ada situasi-situasi yang kita boleh consider. Kalau dia tak pergi pun, kita tak kata haji dia tak sunnah. Cuma dia meninggalkan satu sunnah dalam haji. Itu beza. Padahal orang lain dia melontar 9, dia wukuf juga. Dia melontar juga hari ke-10 dia 9. Orang lain pun ikut cuma satu je. Kadang-kadang pergi haji ustaz, pakai sunnah. Kalau Dr. Basit kan dia kata, pakai sunnah ni. Orang lain pergi wukuf Arafah belakang dia kata. Hak sunnah, kau tak sunnahnya. Jadi jangan sebab tarwiyah tu satu hari, kita keluarkan semua haji daripada sunnah. Tak. Tapi nak ceritanya, banyak orang fokus tentang perjalanan. Ada lagi lebih utama daripada perjalanan. Lepas tu bila saya pergi kan, kalau kita pergi kursus haji, kalau orang cerita perjalanan haji, yes kita boleh cerita. Tapi ada satu point, missing point yang banyak orang tak cerita. Dan dia adalah inti kepada haji itu sendiri. Tauhid. Haji adalah perjalanan tauhid. Kalau kita relate dengan tu, baru kita akan rasa kemanisan haji. Pergi haji lah Kedah ni. Pergi haji lah Kedah tak? Rugi tak cerita masa belum pergi haji gitu dah. Kena pergi pula lepas ni. Lebih umur. Tak apa. Kita ada bab lain banyak lagi. Soal tauhid ni tidak duduk di haji saja. Bab lain pun ada tauhid juga. Tapi nak sebutnya, kunci dia duduk situ. Kalau siapa pernah pergi haji kan, saya bagi contohlah. Bila kita sebut tentang pergerakan, 8 begini, semua kita adalah pergerakan. Waktu melontar pun kita, waktu tawaf kan, semua adalah isu pergerakan. Tapi bila kita kembali kepada maksud daripada semua tu, kenapa kita melontar, kenapa kita tawaf, kenapa kita sa'i, dan kenapa kita panggil talbiyah. Syiar haji paling utama adalah tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pegang masalah tu, kita akan faham kenapa kita pakai ihram. Kenapa kita berihram? Kenapa kita bertalbiyah? Kenapa kita tawaf? Kenapa kita tahu semua pergerakan tu paksi dia duduk pada tauhid. Sebab tu Nabi SAW bila dia berihram, hadis Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim tu sebut wa ahalla bit tauhid. Nabi berihram dengan tauhid. Itu labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bila kita faham yang tu, sebab itulah kita tinggalkan habis semua pakaian kebesaran. Aku datuk ko, Tan Sri ko, tok guru ko, ustaz ko, semua samanya. Pasal kita tahu kita sekarang berada di medan tauhid. Kita melontar pun kerana Allah, kita wukuf pun kerana Allah. Semua isi dia tauhid. Bila rasa begitu, barulah kita akan rasa nilai keikhlasan. Sebab tu kita kata relate kaitan dia sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar. Bila kita ada software tauhid ni dalam hidup kita, semua benda insya-Allah kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Asasnya ialah kembali kepada ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sembang memang mudah. Cerita memang mudah. Ayat pendek tu je ayat tu. Tak, pendek ayat Allah. Saya hafal dah ayat ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal dah. Mudah ya ayat ni. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Untuk menyembah dia. Selesai jawapan, dapat 10 markah. Kalau manusia yang tanda, mudah 10 markah. Tapi masalah yang tanda markah kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan yang sama, mungkin orang ni 10 markah. Mungkin orang ni 50 markah. Mungkin orang ni 100 markah. Pasal apa? Sebab jawapan itu bukan sekadar lisan. Kalau lisan dan tulisan kita boleh ukur dengan patah perkataan. Tapi jawapannya duduk di sini. Tahap tinggi iman tu
Ngucap sama belaka. Tapi tahap tinggi rendah dia tu, orang ni ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 50 markah kita tahu. Orang ni ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 markah kita tak tahu. Sebab apa? Yang bagi markah bukan kita. Kalau ustaz tanda ke tahu boleh. Okey. Ngucap belaka ngucap okey 10 markah saya bagi belaka. Tak ada masalah. Tapi yang bagi markah kita siapa dia? Allah. Macam mana kita nak memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Yang tu sangat-sangat penting. Betul lah kita kata ilmu tauhid adalah kefarduan yang paling utama. Okey? Ilmu tauhid adalah kefarduan yang paling utama. Okey? Wa qad ja'ala Allahu fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahli ilm. Dan untuk menjaga nilai itulah Allah Ta'ala bantu kita, saya sebut tadi, Allah hantara Rasul. Dan setiap Rasul, kita semua tahu, tugas setiap Rasul adalah untuk mengajak manusia kepada Tauhid. Okay? Untuk mengajak manusia kepada Tauhid. Dan Allah Ta'ala akan jaga Tauhid ini sampai hari akhirat. Pasti akan ada orang yang beriman kepada Allah. Sehingga sebelum berlakunya kiamat, barulah orang Islam tu mati semua. Bila orang Islam mati, tinggallah orang-orang yang kafir saja, maka berlakulah kiamat. Tapi Alhamdulillah, sebelum kiamat tu, akan senantiasa ada orang yang menjaga tauhid. So kita ni telah jauh daripada zaman Rasul. Tapi kita juga sedar akan kepentingan untuk berada di atas jalan Rasul. Dan kunci untuk menjaganya masih lagi ada. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh kerana itu, bergabunglah, bahasa kita mudah, bergabunglah dengan ahli-ahli tauhid yang sebenar. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan jumlah mereka sikit ke ramai? Ya ke sikit? Dia ada dua dimensi. Dua dimensi lah. Kalau kita tengok pada orang sezaman, dia sedikit. Okay? Tapi kalau kita tengok dari sudut keseluruhan, dia ramai. Sebab tu umat Nabi SAW, dia umat paling ramai. Walau orang kata ni tauhid ni apa pokok ni dia menentang apa panggil as-sawadul a'zam. Apa panggil dia menentang majoriti. Majoriti lain tak gitu. Dia je. Majoriti ikut zaman kita. Tapi kalau kita kumpulkan sejak daripada zaman sahabat, ini adalah asas yang sama. Zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Even kalau kita sebenarnya buka pandangan kita dengan lebih luas, sebenarnya majoriti makhluk, bila saya sebut makhluk, bukan manusia sajalah, majoriti makhluk sebenarnya beriman kepada Allah. So bila kita beriman kepada Allah, jaga tauhid, dalam arti kata kita menggabungkan diri dengan makhluk-makhluk yang lain, malah makhluk-makhluk yang lain, kerana iman yang ada pada kita, dia pula mendoakan kita. Malaikat doa, pokok doa, semut doa, ikan pun doa. Dalam hadis sebut, betul kita sedikit, orang kata kita mungkin orang Islam ni sedikit je jumlah dia. Betul kalau kita tengok daripada dimensi yang pertama. Tapi kalau kita tengok angle yang kedua, sebenar-benarnya orang Islam ni, dia adalah orang yang didoakan oleh sekalian makhluk. Walaupun kita kata kita sikit je, orang tengok sikit, tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang menjaga tauhid. Alhamdulillah yang telah memimpin kita, memberikan hidayah kepada kita untuk beriman kepada Allah. Kena senantiasa sebut Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah daripada itu Allah Subhanahu wa taala bila menurunkan panduan agama, dia malah mewajibkan pula. Bukan sekadar orang panggil apa? Dia bagi tunjuk jalan, tapi dia mewajibkan pula. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Ada beza tak tunjuk jalan dengan mewajibkan? Satu kita tunjuk, ni jalan dia, atau jalan. Mu pilihlah mana-mana. Allah Subhanahu wa taala dia mewajibkan. Apabila maksud mewajibkan, dia seolah-olah bahasa kita paksa, boleh jadi paksa kepada perintah yang sangat kuat. Pasal apa? Sebab Allah sayang kepada hamba-hambanya. Okey? Allah sayang kepada hamba-hambanya. Sehingga Allah Ta'ala kata, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan, jangan kamu sembah melainkan dia. Dia buat satu ketetapan pula supaya manusia hari ini tahu dan faham. Dan di sinilah kita kata beza orang Islam yang menyerah diri kepada Allah dengan orang-orang non-Muslim yang tidak menyerah diri kepada Allah. Bila kita mengaku Allah tu Tuhan, kita ni hamba, menjadi satu kewajipan untuk kita ni menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan itulah yang sebenarnya terkandung dalam syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ingat semua tahu belaka dah syarat la ilaha illallah. Pernah belajar kan? Kita ulang kaji balik. Bila kita mengucap la ilaha illallah, kan ada 7 syarat. Ada 7 syarat kalimah itu dikira valid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa pukul apa? 11.30. 5 minit lagi. Ustaz yang alik orang lain kata lama ustaz ni patut berhenti dah ni. Nah. Ada 7 syarat untuk syahadah kita valid. Makna kalau kita mengucap saja tanpa 7 syarat ni, syahadah tersebut tidak memberikan manfaat sedikit. Maksud tidak memberikan manfaat, mana tak boleh masuk syurga. Seperti halnya orang munafik. Orang munafik mengucap tak? Mengucap. Oh, dia hebat pada kita lagi. Bukan setakat mengucap, solat belakang Nabi. Di Madinah tu, solat belakang Nabi. Solat. Mengucap, bahasa Arab faham pada kita. Tapi syahadah dia tidak bermanfaat untuk dia sedikit. Kenapa? Sebab dia tak cukup syarat. So ada 7 syarat ni, kita kena jaga. Pasal apa? Allah bila kata tauhid, dia satu kewajipan yang Allah fardukan. Bukan kita boleh pilih. Aku nak atas dunia ni, memanglah Allah tu Tuhan yang benar. Tapi sepulanglah siapa nak sembah Allah boleh, siapa tak nak sembah Allah siapa. Tidak begitu, tidak. Sebab tu ada kelaziman antara tauhid hak kita dak belajar rububiyah dengan uluhiyah tu kan. Nanti kita sampai kepadanya nanti. Tapi nak sebutnya Allah mewajibkan kita. 7 syarat apa dia? 7 syarat. Pertama, ilmu. Ilmu ni apa? Tahu apa maksud la ilaha illallah. Hak tauhid saya sebut tadi lah. Allah satu yang menciptakan kita. Syarat yang kedua apa dia? Yakin. Mana dengan keyakinan kita betul hanya Allah yang cipta kita. Selain daripada Allah, bila kita tengok orang lain sembah patung mana sekalipun, kita tetap kita kata yakin hanya Allah Tuhan aku. Even hak tu tak ada kuasa. Mari Dajjal akhir zaman. Mari Dajjal. Dajjal. Tahu kan kekuasaan Dajjal apa? Dajjal very powerful. Kalau patung, kita boleh kata, oh patung je. Dajjal boleh turunkan hujan, boleh keluarkan harta daripada bumi, boleh hidupkan orang mati. Siapa yang tak kuat tauhid,
dan tak yakin kepada Allah, dia akan rasa betul juga Dajjal ni. Sebab tu yang mata kena fitnah. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi umat lebih daripada Dajjal. Tapi bila orang beriman, dia ada satu keyakinan. Bila kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan dia tahu dengan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla maha sempurna. Tengok pula Dajjal, mata dia pun rosak sebelah, dia yakin ni bukan Tuhan. Tapi kalau orang tak yakin, betul juga ni. Tak usah kata mari Dajjal, mari Tok Bahama pun kalah dah. Pasal masalah isu tauhid. Betul orang kita boleh kena tipu ke Tok Bahama. Kita tengok orang jual ubat cakap oh betul orang jual ubat ni jual ubat. Orang jual ubat kecek sedap. Betul tak? Kita cakap tu macam ya dia. Tapi soal kita bila yakin hanya Allah yang menyembuhkan, tak ada yang berkuasaan, orang ahli sihir tak boleh memberikan kemudaratan melainkan dengan kekuasaan Allah. Di saat itu keyakinan kita pada la ilaha illallah, pada tauhid, dialah memberi keselamatan kepada kita. Jadi syarat yang kedua mesti yakin. Bukan sekadar mengucap, mesti yakin. Yakin tu kena bina lah, senantiasa duk bina. Yang ketiga apa? Al-ilmu wal yaqinu wal qabul. Mesti menerima. Apa maksud menerima? La ilaha illallah, tauhid ni ada package. Apa maksud package? Bila kita menjadi hamba Allah, maka kita kena buat semua yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Apa yang Allah Ta'ala suruh, itulah package Islam tu. Kena salat 5 waktu, puasa Ramadan. Ni ngucap saja tapi tak nak salat, tak boleh. Ada orang kata dia kenal Allah tapi dia tak nak ikut syariat. Pernah dengar kan? Ahli makrifat ni, geng-geng makrifat. Kau tak pernah dengar makrifat? Tak kenal nama ni. No. Area sini ya banyaknya, area sini. Hak ngaku jadi rasul ke apa, dekat-dekat ni je. Geng-geng orang makrifat ni, dia ni mengaku kenal Tuhan tapi tak nak terikat dengan syariat. Tak nak terima syariat hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak ikut hak dia sendiri. Dia buat syariat baru. So kita kata tauhid dia boleh terbatal. La ilaha illallah dia tak cukup syarat. Pasal apa? Dia tidak terima syariat. Kerana tauhid bersamanya ada syariat. Okey. Yang keempat, al-inqiyad. Al-inqiyad maknanya patuh pula. Patuh kepada syariat. Mana bila dia kata solat tu wajib, kena sembahyang lah. Ni tak solat tu wajib tapi seolah-olah dia pula bagi. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ikut punya aku suka. Tak boleh. Dia kena patuh. Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, as-sidqu, jujur. Mesti jujur. Maknanya yang sebagaimana lafaz tu keluar di lidah dia, begitulah yang ada di dalam hati dia. Okey, ini mengeluarkan syahadah orang munafik tadi. Orang munafik dia tak jujur. Dia mengucap tapi hati dia tidak beriman. Semesti jujur. Syarat yang keberapa? 5. Jujur dalam syahadah. Setiap ni ada dalil daripada Quran, cuma kita sebut secara ringkas saja. Yang keenam, ikhlas. Maknanya bila dia mengucap la ilaha illallah ni, dia buat betul-betul kerana Allah. Tidak kerana paksaan, tidak kerana nak habuan dunia, tidak kerana nak pangkat, tidak kerana wanita, tidak, melainkan dia buat ni, dia mengucap kerana Allah semata-mata. Sebab tu bagi orang yang benar tauhid dia tak kisah apa keadaan dia. Sama ada dia hamba ke, dia merdeka ke. Sebab dia bukan buat untuk please orang lain. Kalau dia ni nak jaga hamba nak jaga tuan dia, mesti dia tanya dulu, "Tuan, saya nak masuk Islam boleh tak?" Tak. Kita dengan majikan kita, apa-apa yang bertentangan dengan agama, kehendak Allah, kalau kita betul ikhlas kerana Allah, kita akan dahulukan Allah. Pasal apa? Pasal kita terikat dengan la ilaha illallah. Okey?
Tapi kalau kita please lain daripada tu, tak boleh lah. Nanti orang ni kata apa, nanti orang ni kata apa. Ini pasal apa masalah orang lain ni? Dia suka please sangat orang lain. Suka layan, suka jaga hati. Kadang sampai-sampai dia jaga hati non-Muslim lebih daripada dia jaga hak Allah. Pasal apa? Dia kembali kepada ikhlas ke tidak dia mengucap la ilaha illallah. Betul ke dia mengucap kerana Allah? Ataupun kita mengucap ni hanya dikarenakan sebab kita ni lahir dalam keluarga Islam. Jadi kalau kita sekadar lahir dalam Islam, kita kata mudah-mudahan Allah terima daripada kita. Tapi nak banding dengan orang yang betul-betul ikhlas ni. Kita tak tahulah percentage dia tu. Dia ikhlas ni sesuatu yang membesarkan dan mengecikkan pahala. Beza. Ikhlas ni dengan ikhlas pahala boleh jadi besar. Dengan kurangnya ikhlas boleh jadi kecil. Boleh dengan tidak ikhlas boleh menghilangkan pahala. Ikhlas. Okay. Jadi syarat yang keenam ikhlas. Syarat yang ketujuh apa dia? Al-mahabbah, cinta. Bila kita kata la ilaha illallah, dalam hati kita ni ada rasa cinta kepada Allah. Dan cinta Allah lebih daripada segala-galanya. Jadi kalau dalam hati dia ada cinta selain daripada Allah, lebih besar daripada tu, syahadah dia belum lagi sempurna. Ada 7 syarat. Kan mudah rupanya ni. Rupanya ngocak ni kita ingat mudah. Jangan ngocak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agak selesai. Betul. Tapi kadang-kadang kita tak sedar benda tu pun ada. Kalau kita tanya soalan tak boleh jawab betul. Tapi kadang-kadang dalam bab ni dia sudah ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah jaga itulah. Di saat kita kata la ilaha illallah, sebenarnya kita tak boleh sebut 7 syarat tu. Waktu kita sebut tu ada dah dalam diri kita. Alhamdulillah. Okay? Maknanya kita buat tu kerana Allah. Kita tahu la ilaha illallah. Kita tunduk dan patuh kepada Allah. Semua tu adalah kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Okay? Begitu juga Allah Ta'ala mengharamkan kita daripada syirik. Allah mengharamkan kita daripada syirik dan dia merupakan hak Allah yang paling utama kepada kita. Baik, berkaitan dengan tu ada satu hadis. Sebelah setengah dari kita ni cerita hadis ni. Pengambilan sikit lagi boleh tak? Boleh. Bersamanya ada satu hadis tentang hak Allah ke atas kita dan hak hamba ke atas Allah. Dah dengar mungkin hadis ni. Ada satu hari Nabi SAW dia tanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal dia naik unta dengan Nabi, dia ikut belakang Nabi. Kemudian dia naik keldai, al-himar, naik keldai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas kamu dan apa hak Allah ke atas hamba dan apa hak hamba ke atas Allah? Apa jawab Mu'adz? Mu'adz kata apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW pun jawab apa dia? Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah ke atas hamba dia ialah apa dia? An ya'buduhu, hamba ni menyembah Allah. Wala yushriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Itu hak Allah ke atas kita. Bila kita sebut hak ni kita kata apa dalam bahasa putih apa hak? Right. Apa beza right dengan privilege? Privilege ni dia nak bagi kat kita kan? Keistimewaan. Bila kita kata beza antara hak Allah ke atas kita, memang betul Allah ni ada right atas kita. Tapi hak kita terhadap Allah, kita sebenarnya tak ada hak, melainkan Allah bagi itu privilege untuk kita. Boleh faham tak? Okay. Kita sebenarnya tak ada apa-apa. Kalau Allah Ta'ala tak cipta kita pun,
Tak apa. Kita tak ada right atas Allah. Tapi Allah ada right atas kita. Pasal apa? Sebab dia cipta kita. Cuma Nabi sebut kepada kita apa hak Allah ke atas hamba, apa hak hamba ke atas Allah. Yang ni hak hamba ni adalah privilege yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba. Okay? Kalau Allah Ta'ala tak bagi pun tak ada apa. Pasal kita tak ada apa. Kita tak ada right nak tuntut dengan Allah. Kalau dia nak matikan kita, dia boleh matikan kita. Kalau dia tak nak ciptakan kita, itu dia punya suka, moga dia Tuhan. Tapi Allah Azza wa Jalla telah bagi satu privilege kepada kita. So Nabi SAW tanya Mu'adh, kamu tahu tak hak Allah ke atas hamba dan hak hamba ke atas Allah? Dalam bahasa kalau kita nak tu, apa right Allah ke atas kita dan privilege yang Allah bagi untuk kita terhadap Allah. Kata Nabi SAW, hak Allah ke atas kita maknanya kita tidak menyembah melainkan Dia dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan apa privilege yang Allah bagi untuk kita bila kita buat macam tu? Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, hak hamba ke atas Allah ialah Allah tidak mengazab sesiapa pun yang tidak mensyirikkan Dia. Alhamdulillah, ada satu jaminan privilege yang Allah bagi kepada kita, keistimewaan. Okay? Siapa-siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, Allah bagi kepada dia satu keistimewaan, bahawa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Ini adalah nikmat tauhid. Okay? Ini adalah nikmat tauhid yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Bertambah dak kasih sayang kita kepada Allah bila kita tahu macam tu. Sebab tu hamba ni jangan berkira dengan Allah seperti mana dia rasa itu hak dia. Manusia ni kadang-kadang bila terlalu banyak privilege, dia menyangka itu adalah right dia. Terlalu banyak privilege yang Allah bagi kat kita. Allah ni kalau tak bagi nikmat kat kita pun, Allah bagi makan kat kita, Allah bagi minum, Allah bagi pakai, Allah bagi kesihatan. Privilege ke right? Privilege. Semua tu Allah bagi kat kita. Tanpa kita bayar, tanpa apa. Semua Allah bagi. Tapi bila sampai satu tahap, kita marah Allah Ta'ala tak bagi. Kita anggap itu adalah right kita, hak kita untuk mendapatkan semua nikmat tu. Sehingga akhirnya kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal kalau kita belajar tentang tauhid ni, kita tak tahu mana yang sebenarnya kedudukan kita dengan Allah. Kita hamba kot. Kalau Allah bagi kat kita tu privilege. Macam ada seorang tuan dengan hamba dia, makhluk sama-sama ni. Memanglah tuan dia ni baik. Dia bagi pakai apa yang dia pakai. Dia bagi makan apa yang dia makan. Dia bawa berjalan lagi. Sampai satu tahun, sampai satu waktu, hamba ni marah tuan dia. Kenapa tak bagi saya makan? Kita kata, alah ni siapa tuan, siapa hamba ni? Betul tak? Pasal apa? Dia terlalu selesa dengan privilege sehingga dia rasa itu adalah hak dia. Kita dengan Allah, jangan lupa bahawa kita sebenarnya hamba, Allah tu Tuhan. Tapi Alhamdulillah, Allah ni sangat maha pengasih dan penyayang. Dia bagi privilege kat kita dan dia bagi kepada kita lebih daripada yang kita berhak sebenarnya. Apa dia? Dia tidak akan mengazab seorang pun yang tidak mensyirik. Maknanya orang yang bertauhid kepada Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar sehingga Mu'adh radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Wahai ya Rasulullah, boleh tak aku nak bagi khabar gembira ni kepada manusia semua? Kata Nabi SAW, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan bagi tahu, takut-takut mereka bermalasan dalam ibadat. Tu je sebab Nabi SAW tak nak bagi tahu. Nah, tapi Mu'adh ni dia bagi tahu juga sebab apa? Ini amanah ilmu. Kalau Mu'adh tak bagi tahu, takut mati dia, matilah hadis Nabi. Tapi dia bagi tahu juga sebab apa? Ini amanah, khabar gembira ni mesti dijelaskan. So kita bila dengar, alhamdulillah, syukurilah nikmat Allah. Dalam masa yang sama, berusahalah dengan beramal sebanyak mungkin untuk mendapat privilege yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni.
Wallahu ta'ala a'lam. Sebelah 40 dah kita ni. Itulah yang dapat kita sebut pada hari ini berkaitan dengan tauhid, hakikat dan kedudukannya pada bab yang pertama. Dan insya-Allah lah nanti kita akan sebut masih lagi dalam soal keistimewaan tauhid berkaitan dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Ada soalannya? Ya. Tidak valid lah. Wa syurutun sab'atun, dari disebut syair, wa syurutun sab'atun qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Syurut 7 syarat ni ada termaktub dalam Quran dan hadis, di mana siapa yang tidak memenuhi 7 syarat ni tidak akan mendapat manfaat daripada syahadah dia. Cuma sebagaimana saya sebut tadi, kadang-kadang kita tak boleh bilang je 7. Waktu kita ngucap tu dah ada dah. Kadang-kadang kita macam ni lah, kita semayang, Allah wuduk ke apa semua, kita berkata, cuba bilang syarat solat ada berapa. Dia pegang kepala, apa dia syarat. Tapi dia solat tu okey dah. Macam syahadah la ilaha, cuma bagi tahu 7 syarat syahadah la ilaha illallah. Gau-gau kepala, apa dia 7 syarat, aku tahu la ilaha illallah ya. Tapi di saat dia mengucap tu dengan keadaan yakin, tahu, dia patuh kepada Allah, dia terima syariat Allah. Dia tak boleh sebut 7, tapi apa yang sedang berlaku tu dia sedang menepati 7 tu, insya-Allah valid lah. Yang maksud dia ialah nak membezakan mana syahadah orang munafik dengan orang Islam. Mana syahadah orang yang jahil, tak tahu apa, dia mengucap tu macam orang yang nyanyi lagu Raihan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang Cina pun nyanyi. Jadi kita kata, apa yang kamu? Tahu aku nyanyi lagu Raihan, bukan mengucap 2 kalimah syahadah. Mari kadang-kadang orang Hindu pun kita kata, cuba mengucap, aku tahu belaka, aku tahu salam, aku tahu mengucap, aku puasa, aku gapo. Mungkin dia sekolah kebangsaan sekali, tapi dia tak tahu pun apa ucapan dia ternilai. So itu yang membezakan. Kalau orang Islam umumnya, walaupun dia tak boleh sebut 7 syarat, tapi bila dia mengucap la ilaha illallah, kalau dia tidak munafik, kalau dia tidak jahil apa semua, insya-Allah sudah ada 7 syarat tu. Yang penting kena jaga saja. Dan makin dia belajar tentang ilmu, tentang yakin, tentang patuh, tentang terima, makin dia belajar, maka makin kemahlah syarat tu. Makin kukuh, makin teguh. Makin dia boleh kembangkan lagi soal ilmu, soal yakin yang kita sebut tentang ada orang pahala 10, ada pahala 50, ada pahala 100. Makin dia belajar makin tebal iman. Sebab tu iman ni yazidu wa yanqus. Ada waktu tambah, ada waktu dia turun. Dengan cara itulah kita menambahkan. Mengucap la ilaha illallah sama belaka. Tapi makin kita belajar memenuhi 7 syarat tu, makinlah tinggi keimanan dia, insya-Allah. Wallahu taala alam. Orang yang tak salat tak puasa, sebab tu ijma' boleh kata, ijma' sahabat. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata, siapa yang tak salat bukan Islam. Ingat tak Umar radhiyallahu anhu kata apa? Umar radhiyallahu taala anhu, bila dia kena tikam waktu tu dia nak angkat takbir kan, sembahyang subuh kena tikam. Apa berlaku? Pengsan. Kan? Lepas dia pengsan, apa buat? Kejutkan dia dengan salat. As-salah, as-salah ya Amirul Mukminin, kan? Bangkit kejut. Umar wa Amirul Mukminin, salat. Bangun dia salat. Soalan pertama dia tanya apa? Asallan nas. Orang dah salat ke? Sebab dia ingat waktu dia kena tikam tadi dia nak sembahyang. Orang kata dah salat dah. Umar kata apa? Alhamdulillah fa innahu la hadza fil Islam liman taraka salat. Alhamdulillah orang dah salat, kerana sesungguhnya tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tidak mendirikan salat. Sahabat clear cut, siapa yang tak salat bukan Islam. Nabi kata al farqu bainana wa bainal kufri wasyirk as-salah.
Beza antara kita dengan syirik, kufur, apa dia? Semayang. Kalau kita kira zaman dulu, clear. Cuma ulama mutaakhirin dia ada membezakan sikit. Solat sebab malas dengan solat sebab ingkar. Pasal tu nak pecah. Tapi kalau kita nak buka ruang tu, kita takut-takut orang bermudah-mudah dengan orang yang tak solat. Gang-gang yang tak semayang ni, ada kata siapa dia kenal Tuhan, hakikat kenal Tuhan ni. Dia dengan Tuhan ni tinggi tahap dia, lebih pada Nabi Muhammad kali. Mungkin Nabi Muhammad semayang, dia tak semayang. Tinggi lagi, tak tahu. Tapi kalau ikut kepada perbahasan, kita bandingkan dengan apa yang kita sebut tadi, berdasarkan Quran dan hadis, walaupun dia mengucap, tidak akan memberi manfaat. So kita sedih lah. Kita bukan nak keluarkan dia daripada Islam, tapi ini hukum. Kalau boleh, kita nak suruh dia masuk syurga dengan kita juga. Kita kalau boleh, bukan kita je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Kalau boleh nak suruh semua orang ni masuk syurga belaka. Tapi apa yang berlaku, kita kena ikut kehendak Allah. Allah Ta'ala kata, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah kalau berkehendak, nescaya beriman semua orang. Allah boleh buat je semua orang beriman sebagaimana Allah buat pada malaikat. Allah Ta'ala kata dalam surah Sajadah, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi, mungkin kita tak ingat, tak familiar. Dalam surah Sajadah, Allah Ta'ala kata, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami berkehendak, kata Allah, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami akan bagi setiap jiwa ni hidayah. Kalau Allah nak, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah tetap di sisi kami satu keputusan. Allah Ta'ala kata, la'amla'anna jahannam, kami akan penuhkan, aku akan penuhkan neraka jahannam daripada jin dan manusia. Allah yang menentukan macam tu. So jangan kata ustaz ni nak menerakakan orang, bukan. Bila kita kata hukum, bukan nak menerakakan orang, tidak. Tetapi nak memberi peringatan bahawa Allah telah menetapkan satu hukum, janganlah kita langgar hukum dia, kerana siapa-siapa yang langgar hukum dia, maka tempatnya adalah neraka. So kalau disebut para sahabat tak semayang, clear. Cuma beza ulama mutaakhirin, beza malas dengan ingkar. Dia kata malas ni okeylah, boleh terima lagi lah, masih lagi Islam. Tapi kita pun tak pastilah. Itu ada pandangan mutaakhirin. Sebab kalau main ingkar dengan malas, benda tu dia punya borderline terlalu. Kenapa dia malas? Sebab dia ingkar. Jadi kalau dia malas tu, dia ada rasa nilai takut kepada Allah, dia tidak akan ada isu malas, melainkan kalau dia malas tu kerana dia ingkar lah, kalau gitu. Okey, wallahu taala alam. Ada lagi soalan? Berat kau hari ni kelas ni? Okey. Okey. Pergi dah, minggu depan tak marilah ustaz. Ya, tak ada soalan dah. Alhamdulillah. Faham belaka tu ataupun tak faham belaka, dua tu ya. Insya-Allah lah tu. Mudah-mudahan. Salah satu Ustaz. Amanah yang manusia ambil ni, dia sanggup pikul ni, berlaku bukan masa penciptaan Nabi Adam. Berlaku sebelum tu. Okey. Masa agaknya roh-roh dengan Allah lah. Jadi boleh tak seorang tu kata kita tak setuju? Pasal yang ni masa zaman roh tu, kita yang amanah tu. Macam mana? Allah Ta'ala dah jawab dah. Allah Ta'ala jawab dalam Quran. Soalan saya ulang balik Ta'ala. Ada kata soal amanah ni, dia kata itu zaman kita dalam alam roh dulu. Kita tak setuju. Yang ambil perjanjian tu bukan kita, orang lain. Zaman dulu kita tak setuju. Kenapa kita dipertanggungjawabkan? Maka Allah Ta'ala dah jawab dah. Saya bagi referen dia.
Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu. Surah Al-A'raf ayat 172. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika mana Allah ni dia ambil perjanjian sewaktu dia ciptakan zuriat keturunan Adam daripada belakang dia, sulbi dia. Bila Allah Ta'ala keluarkan semua roh-roh yang akan jadi anak cucu Nabi Adam ni, di saat itu ada satu perjanjian mereka dengan Allah. Allah Ta'ala kata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Ingat ni, Allah akan uji kamu. Sekarang ni perjanjian kita, the deal is alastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu kan? Bahasa mudahlah ni. Qalu bala syahidna, mereka pun mengaku, ya Allah, engkau Tuhan kami. Tapi Allah jawab di akhir ayat ni 172 surah Al-A'raf, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Pada hari akhirat nanti bila dia kembali kepada Allah, dia kata, ya Allah, aku lupa akan perjanjian tersebut. So menjawab soalan tadi, kita tak buat apa perjanjian tu. Bukan kita tak buat, kita yang buat. Sebab tu Allah cipta kita hari ni. Cuma hari ni kita lupa. Kita ada waktu tu. So kita kata, kamu kata saya tak buat perjanjian apa dengan Allah. Hari ni kita jawab macam tu. Akhirat nanti bila kita kembali kepada Allah, Allah bagi balik ingatan tu, kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku lupa selama aku hidup di dunia dulu, aku pernah janji macam ni. Tapi kita nak bagi alasan tu depan Allah saat tu, tak ada manfaat sikit. Sebab apa? Allah kata, aku dah ingatkan kamu. Allah dah turunkan Quran. Allah hantar lagi Rasul. Allah dah bagi peringatan kepada kita. Clue dia terlalu banyak. Ni bukan clue ke apa, boleh copy tu. Bukan kata boleh ni, Allah Ta'ala kata ambil baca je. Copy paste je. Kata la ilaha illallah, tu je yang aku nak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tu je. Di Quran ada, copy paste. Dia tak nak. Datang Rasul, ingatlah Allah tu Tuhan kita. Dia lawan. So cukup dah alasan dia kata aku lupa di akhirat kelak. Jawapan dia tak cukup. Jadi sebab tu berbalik kepada soalan ni, kembali kepada Quran, kita akan tahu hakikat sebenar. Bahawa kita telah berjanji di hadapan Allah, jangan guna alasan lupa sebab hari ni Allah dah ingatkan kita. Wallahu ta'ala alam. Tak ada. Kalau tak ada, kita tangguh sekat tu dululah. InsyaAllah. Mudah-mudahan panjang umur kita jumpa lagi lah berbicara tentang tauhid. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.